Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Adini Zahira binti Zulkifli, nombor pendaftaran 14 DPR 21F 2038. Saya akan memulakan pembentangan bab 8, tajuk 8.2 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendorong tanggungjawab sosial. Dalam kehidupan, setiap manusia tidak boleh hidup dalam keadaan bersendirian. Malah kita memulakan antara satu sama lain, tidak kira kaum, bangsa dan agama. Dalam arti kata lain, manusia perlu hidup dalam keadaan bersosial serta bermasyarakat. Seperti yang kita semua tahu, Tuhan menciptakan di atas muka bumi ini dengan pelbagai bentuk dan keadaan. Antaranya dianugerahkan dengan kekayaan dan kemewahan, kemiskinan dan kekurangan. Oleh yang demikian, individu yang memiliki kekayaan, kemewahan atau kelebihan dari segi kewangan yang diberi nikmat oleh Allah SWT perlulah menjalankan tanggungjawab mereka untuk membantu dari segi memberi sedekah, infak, memberi sumbangan, membayar zakat dan sebagainya. Konsep tanggungjawab sosial ialah aktiviti seseorang individu atau organisasi yang dijalankan untuk kepentingan dan kebajikan masyarakat. Oleh yang demikian, pelbagai bentuk sumbangan atau bantuan yang boleh kita berikan kepada masyarakat yang memerlukan, antaranya dari segi tenaga, kewangan ataupun buah fikiran. Sebagai contoh dari segi bentuk kewangan, kita boleh memberi orang yang memerlukan atau masyarakat yang memerlukan dari segi kewangan ataupun barangan keperluan asas yang diperlukan oleh individu tersebut. Manakala dari segi tenaga, iaitu kita dapat membantu mereka apabila berlakunya bencana banjir yang seperti anda semua tahu, banjir memerlukan tenaga serta masa yang sangat lama untuk mengemas atau membersihkan semula seperti sedia kala. Manakala untuk buah fikiran, seperti yang anda semua tahu, kerja kumpulan. Kerja kumpulan adalah kumpulan yang mempunyai individu lebih daripada satu. Jadi di situ kita boleh menyumbangkan atau memberi bantuan dari segi idea dan pendapat supaya kita dapat menyelesaikan kerja ataupun tugasan kumpulan tersebut. Jadi dengan wujudnya tanggungjawab sosial ini, kita dapat meningkatkan kebajikan masyarakat seperti bidang ekonomi, pendidikan, keselamatan, kebersihan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya untuk penerangan ringkas tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Mari kita teruskan lagi dengan penerangan, pemupukan nilai dan sikap tanggungjawab sosial. Pemupukan sikap dan tanggungjawab sosial. Yang pertama, pikul tanggungjawab bersama. Semua individu perlu bersikap bekerjasama dan berkorban dalam memberi khidmat pada masyarakat untuk kejayaan sesuatu program kemasyarakatan. Kedua, kenali dan bina sikap ramah mesra. Setiap individu mesti mengenali masyarakat setempat, maka semangat perpaduan dapat dipupuk apabila kita peka terhadap satu sama lain. Ketiga, sikap ambil peduli. Sikap ini merupakan sifat terpuji kerana ia dapat menghakis sifat pentingkan diri sendiri, maka kita akan peka terhadap kesusahan orang lain dengan timbulnya naluri keinsanan dan keinsafan seseorang untuk membantu satu sama lain. Keempat, ikhlas dalam memberikan bantuan. Ikhlas adalah melakukan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Contohnya, seseorang yang melakukan sesuatu kebaikan dengan dianggap sebagai ibadah dan mendapat ganjaran pahala. Yang terakhir, sikap amar makruf nahi munkar. Sikap ini adalah sikap yang mengajak ke arah kebaikan dan mencegah keburukan. Contohnya, setiap individu bertanggungjawab dan amanah untuk melakukan kebaikan dan mengelak daripada perbuatan jenayah. Selain itu, aktiviti seperti rondaan, pemantauan dan laporan perlu diadakan oleh pihak berkuasa untuk menjamin keharmonian masyarakat. Salam sejahtera. Nama saya Anissa Zati binti Ismail. Nombor pendaftaran saya 14 DPR 21F 048. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang nilai dan sikap dalam tanggungjawab sosial. Terdapat beberapa nilai dan tanggungjawab sosial, antaranya nilai dan sikap tanggungjawab sosial ialah memikul tanggungjawab bersama. Antaranya kejayaan dalam melaksanakan sesuatu program, dia bergantung kepada tanggungjawab semua ahlinya
bergantung kepada kerjasama dan setiap tugasan yang diberikan. Itu jika dibuat bersama, program itu akan berjalan dengan lancar dan akan mendapat hasil yang jayanya. Penglibatan sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen yang tinggi dan rasa pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, lontaran, pandangan maupun keuangan. Ia mengikut kepada individu. Apa yang penting dalam nilai bekerjasama, nilai tanggungjawab bersama ini dengan adanya kerjasama dan pengorbanan arti untuk masyarakat. Selain itu, terdapat nilai lain juga iaitu saling mengenali dan membina sikap ramah. Sebagai contoh, seseorang itu tidak boleh menghasilkan diri dia dari persekitaran hidup bersosial kerana ia menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mengenali masyarakat. Ini akan melahirkan sikap cakna terhadap masyarakat dan melahirkan semangat kita ingin bantu orang dalam kesusahan. Hal ini kita akan mendapat hasil iaitu memupuk semangat perpaduan tidak kisahlah berlainan bangsa atau agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahriza binti Zabri. Nombor matrik 14 TPR 21F2055. Saya itu nilai tanggungjawab sosial yang dapat saya kaitkan ialah keikhlasan dalam memberi bantuan. Keikhlasan dalam memberi bantuan ialah secara sukarela dan tiada paksaan dalam menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial. Contohnya, memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Contoh, memberi bantuan makanan, minuman dan keperluan. Antara contoh lain ialah kerajaan memberi bantuan kewangan kepada golongan rakyat yang memerlukan. Contohnya dari segi kewangan. Dari contoh lain, kerajaan juga memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir dengan memberi keperluan seperti tempat tinggal, makanan dan minuman dan pakaian. Terus-terusnya ialah sikap menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar wajib dipikul bersama oleh setiap masyarakat. Setiap bangsa dan agama mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu diikuti. Antara contoh-contoh program tanggungjawab sosial yang dapat dijalankan ialah pemantauan,